Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dot live. Apa khabar semua? Harap semua sehat walafiat. Kalau masih ada lagi yang belum sembuh, sakit, insya-Allah kelak Allah akan sembuhkan bila tiba masanya yang tepat mengikut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan pada malam ini saya buat live sekejap. Ustaz Syafiq pun ada bersama saya, Syafiq Asaza. Dan insya-Allah sekejap saja live ini semoga bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang baru masuk, tolong share dahulu. Moga ramai dapat manfaat. Kita bincangkan satu topik yang mungkin sangat bermanfaat lah kepada semua yang masih belum sembuh. Kenapa masih belum sembuh lagi? Kenapa? Pasti ada sebab. Pasti ada musababnya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, bagaimana keadaan kesihatan semua? Sihat ke? Faridah Abdullah, Ustaz, Kak Faridah tak sihat lagi buat masa ni, Masya Allah. Buat masa ni mungkin tak sihat, insya-Allah kelak akan lebih sihat, insya-Allah. Insya-Allah. Kerana likulli da'in dawaun. Kerana Nabi SAW bersabda, tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Dan bila ubatnya kena pada penyakitnya, insya-Allah sembuh. Itu jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Izzul Syarifuddin, batuk Ustaz dok hilang lagi. Izzul Syarifuddin ni orang Sekiu rasanya. Nanti Izzul Syarifuddin boleh mari masjid jumpa Ustaz ataupun mari center Ustaz, kita bagi penawar power punya. Wow. Insya-Allah penawar power punya. Ada ramuan untuk batuk. Ustaz lepas minum tu hilang terus batuk. Izzul mari kita bagi percuma je ubat tu. Mari. Kalau dah jadi, insya-Allah kena bagi testimoni lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan rahmati Allah yang baru masuk, tolong share dahulu. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, insyaAllah, yang kita bacakan oleh Ustaz Syafiq. InsyaAllah dengan penuh merdunya. Boleh? Murattal. InsyaAllah. Tafadhal ma'jura. Tuan-tuan boleh ikut bersama suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah kita minta Ustaz Syafiq baca 3 ayat pembatas sihir. Tuan-puan, InsyaAllah semua dengar 3 ayat pembatas sihir sebagai pembukaan malam ni. Kemudian saya akan bagi tahu kenapa masih belum sembuh, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساهر حيث أتى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sungguh merdu alunan bacaan Ustaz Syafiq dengan bacaannya murattal lah. Murattal. Warattilil Qur'ana tartila. Baik. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa-siapa yang mendengar 3 ayat tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syafiq, 3 ayat itu menceritakan tentang sihir. Menceritakan tentang sihir antara Nabi Musa AS bersama tukang-tukang sihir Fir'aun, yang mana Nabi Musa mengalahkan sihir-sihir yang telah dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Maka dengan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa, maka kalah semua sekali tali-tali sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika itu tukang-tukang sihir tersebut mengakui bahawasanya yang Nabi Musa lakukan itu sebentar tadi bukan sihir, tapi ia benar-benar mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Dia sebut apa? Wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka mereka ni tukang-tukang sihir Fir'aun ini bersujud menyaksikan kejadian ini. Kemudian mereka berkata, Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka kata apa? Kami beriman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Masya Allah. Nabi Harun tu sepupu Nabi Musa dan menjadi PA kepada pembantu kepada Nabi Musa AS. Oleh kerana itu tuan-puan, 3 ayat tadi amat-amat pentinglah. Kalau tuan-puan nak tadabbur 3 ayat ini, ceritanya tentang apa, nak lebih faham. Bila kita baca, rasa halawatul iman, rasa keyakinannya, tuan-puan masuk kursus yang akan saya adakan pada bulan 9 ini. Boleh daftar daripada sekarang, boleh PM admin. Kalau siapa-siapa nak masuk kursus tadabbur ayat-ayat ruqyah,
InsyaAllah kita akan adakan bulan 9 ni, jadi tuan-puan boleh join. Tuan-puan boleh faham satu ayat demi satu ayat. Bukan saja baca dengan tertib, tepat tajwid, tapi kita memahami tafsir ayat tersebut. Dan kita mentadabbur ayat-ayat tersebut. Ada kisah di sebalik ayat. Ada amalan di sebalik ayat yang kita boleh buat amal insya-Allah. Masya Allah. Ustaz Nazmi Hakim, Ustaz nak tahnik minta maaf. Nak tahnik baby dengan Ustaz, insya-Allah. Kalau boleh cari dulu alim ulama yang berdekatan, tahnik dengan mereka lebih dekat insya-Allah. Saya ni yang terakhir tak apa, datang yang terakhir. Saya ni biasa-biasa je tahnik. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut pada malam ini kenapa masih belum sembuh. Bagi siapa-siapa yang masih belum sembuh, ketahuilah. Pertama, Allah tak bagi sembuh. Mudah je. Pertama, sebab Allah tak bagi sembuh. Kerana apa tuan-tuan? Ada sebab. Sebab Allah tak bagi sembuh. Kerana Allah akan bagi sembuh mengikut ketentuan dan kehendaknya. Bukan Allah bagi sembuh mengikut kehendak dan ketentuan kita. Diri kita, diri perawat tidak. Diri pesakit tidak. Tapi Allah nak bagi sembuh dengan kehendak dan ketentuan dia. Ikut dia nak bagi bila. Kita hanya berusaha. Akan tetapi Allah ni tak zalim. Tuan-tuan, Allah SWT ini tidak zalim. Allah akan beri kesembuhan kepada mereka yang berusaha untuk sembuh. Bila kena. Kerana Rasulullah SAW bersabda, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah sabdakan, itu wahyu daripada Allah sebenarnya. Maka Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Dan Rasulullah kata lagi, ayat berikutnya, dan bila kena penawarnya, tepat dengan penyakitnya, insya-Allah biiznillah sembuh. Insya-Allah. Pasti sembuh. Pasti, tuan-puan. Tu. Pasti biiznillah, dengan izin Allah lah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kerana itu tuan-puan yang masih belum sembuh lagi. 4 perkara ni amat penting. Nanti tuan-puan buat nota sikit. Buat nota sikit. 4 perkara ni amat penting. D, U, I, T. 4 perkara ni amat penting tuan-puan. Yang masih belum sembuh. 4 perkara ni amat-amat penting. Pertama, D. Yang kedua, U. Yang ketiga, I. Yang keempat, T. Duit. D-U-I-T, duit. Bukan duit ni. Bukan duit itu. RM, tidak. D. Doa. U. Usaha. I. Istiqamah. T. Tawakal. Kita ulang kembali tuan-puan. Tolong catat seorang, tolong buat nota tuan-puan. Ini ilmu berharga ni. Kita bagi mengikut pengalaman ni tuan-puan. Nanti saya akan syarah lagi. Kita akan jelaskan banyak dalilnya yang tak sempat kita nak baca dalam waktu yang begitu ringkas ini tuan-puan. Tuan-puan type. Tuan-puan tolong typekan, catatkan tuan-puan. Yang masih belum sembuh, usahakan 4 formula ini. D, U, I, T, duit. Pertama, D, doa. Yang kedua, U, usaha. Yang ketiga, I, istiqamah. Yang keempat, T, tawakal. Jadi 4 perkara ini tuan-puan. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Ramai yang sudah sembuh. Pesakit saya ramai telah sembuh bila tahu formula ini. Okey. D, doa. Tuan-puan, ruqyah tu apa? Ruqyah ni ar-ruqa, iaitu doa. Ruqyah tu doa dah tuan-puan. Ruqyah ni doa dah. Akan tetapi tuan-puan, kesilapan pesakit adalah dia hanya meminta perawat saja ruqyah, yakni mendoakan untuk dia. Dia tak doa. Dia sendiri tidak doa. Dia sendiri tidak mendoakan untuk diri sendiri. Faham tuan-puan? Doa. Doa macam mana? Doa tu kena betul tuan-puan. Doa ni kena betul pula. Kena tahu sesuatu nak doa macam mana ni. Kita tuan-puan, kita nak minta bajet daripada pihak atasan. Tempat kita kerja ke dengan YB sekalipun nak minta bajet untuk buat program dan mesti kena ada kertas kerja. Mesti kena ada surat lampiranan kertas kerja. Mesti ada pembentangan kertas kerja yang baik. Dalam kertas kerja mesti ada mukaddimah. Mesti ada tujuan, objektif, visi.
mesti ada pengisiannya, mesti ada implikasi kewangannya, mesti ada lampiran-lampiran tertentunya, tempatnya, tarikhnya, siapa yang terlibat, siapa yang pengisian oleh siapa, PIC, personal in charge siapa. Semua tu kena ada tuan. Begitu je dalam kita berdoa pada Allah, kita nak minta supaya Allah SWT angkat penyakit kita dan kurniakan kesembuhan. Kita nak minta dengan Allah, lagilah kita kena ada tata cara, tata kelolanya. Saya ulang, ada tata cara dan tata kelolanya. Begitulah dengan berdoa, ada rukun doa. Kita sembahyang ada rukun 13. Kita kahwin ada rukun 5. Kita ambil wuduk ada rukun wuduk 6 perkara. Kita tayamum ada rukun wuduk 4 rukun tayamum. Kita mandi wajib ada rukun mandi wajib. Ada setengah kata 3, ada setengah pendapat kata 2. Yang 2 tu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Yang kata 3 mandi wajib tu niat hilangkan najis pada badan dan meratakan air ke seluruh badan. So tuan-puan, ada cara berdoa. Kejap lagi kita tu. Jadi orang yang masih belum sembuh mungkin cara berdoanya salah. Ataupun cara berdoanya tidak ikut tata cara ataupun tata kelolanya. Ataupun tidak ikut rukun-rukun berdoa. Ini disebut dalam kitab Jauharul Mauhub tentang rukun-rukun berdoa. Bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Bagaimana Nabi Ayub yang sakit berbelas-belas tahun. Bagaimana Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Antaranya adalah dalam surah Sad ayat 42 kan. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Anni, sesungguhnya aku massani ad-dur, diuji dengan kesakitan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha pengasih maha penyayang. Dia tak minta pun untuk sembuh. Dia mengadu pada Allah masalahnya. Tapi dia memuji Allah dengan sifat-sifat kasih sayang Allah. Kita duk doa pada Allah. Kadang termasuk juga doa kita ni burukkan orang lain. Ya Allah, balahlah orang yang menyihir aku. Padahal kita tak kena sihir. Kita berdoa dalam masa yang sama ada sifat mazmumah dalam diri kita, tuan. Macam mana Allah nak terima doa kita, tuan? Macam mana doa kita nak naik? Sedangkan kita sedang sakit, diuji oleh Allah. Dalam masa yang sama, kita tak tahu pun siapa sihir kita. Tak ada bukti pun. Dan kita doa, ya Allah, mu sihirlah dia balik. Mu hantarlah balik sihir ini kepada dia. Pada muka dia. Macam-macam lah dalam jiwa ni. Macam mana Allah nak terima doa kita. Sedangkan ada sifat mazmumah. Ada sangkaan buruk. Ada fitnah yang terjadi, tuan-tuan. Ini tidak sepatutnya terjadi. Kerana itu, tuan-tuan, doa tu tidak diterima oleh Allah. Kerana doa tu terselit sifat mazmumah. Bukan sifat tawakal kepada Allah. Bukan sifat menerima qada dan qadar Allah SWT. Tidak. Jadi tuan-puan, selama mana kita salah dalam berdoa, itu salah satu contoh orang yang salah dalam berdoa. Lalu dia menyalahkan takdir Allah SWT sakitnya itu. Lalu dia berputus asa dalam usahanya, and so on lah berlaku sedemikian. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, selagi benar terbukti orang itu menyihir kita, kita jangan tuduh orang itu sihir kita. Main dengan rasa-rasa. Rasa-rasa lah. Dia lah. Teka-teka. Jangan. Tanpa bukti yang kukuh, kita telah memfitnah dia. Dan mengotorkan jiwa kita dengan sifat-sifat mazmumah. Hancur habis doa kita. Hancur habis amalan kita, tuan-puan. Jadi kena tahu 4 formula tadi. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. So, kita nak cepat ni. Cara-cara berdoa, tuan-puan. Okey. Nanti kita bagi tahu. Yang kedua, tuan, usaha. Setara mana usaha kita untuk sembuh? Setara mana? Kalau setakat pergi dengan ustaz ni tak jadi, pergi dengan ustaz tu. Ustaz ni tak jadi, pergi dengan ustaz tu. Itu usaha, memang kita berusaha lah untuk dirawat. Yang pertama, kita kena usaha cari perawat yang syar'i dulu. Cari perawat yang syar'i dahulu. Ini perawat ni tak jadi pergi dengan Tok Bomo. Ini tuan-tuan, ini bukan usaha. Ini membabi buta dalam usahanya itu. Jadi tuan-puan, sepatutnya kita usaha rawatan, berusaha untuk kita dirawat dengan perawat yang betul.
Dan kita kena usaha memahami penyakit yang kita alami. Kita kena usaha memahami penyakit yang kita sedang alami. Faham tak? Kalau contoh perawat kata, anda terkena sihir. Kena tanya perawat. Macam mana ustaz tahu saya terkena sihir? Apa buktinya? Kenapa ustaz boleh mengatakan saya terkena sihir? Macam mana ustaz tahu dia tu yang sihir kita, sedangkan ustaz tak kenal dia tu siapa? Supaya tidak terjadi fitnah. Supaya tuan pada rahmati Allah SWT. Kerana fokus usaha kita adalah untuk kesembuhan. Bukan mencari tahu siapa yang menyihir kita, bahkan tak ada bukti sekalipun. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT. Usaha. Usaha cari perawat syar'i. Yang kedua, usaha mengenal pasti punca penyakit kita, jenis penyakit kita. Memahami penyakit yang kita sedang alami. Dan usaha lagi tuan-puan untuk kita belajar merawat diri sendiri. Bukan sahaja kita dirawat oleh peruqyah sahaja, perawat sahaja. Tapi kita tidak berusaha untuk merawat diri sendiri. Yang kita berusaha supaya perawat-rawat kita tu satu hal. Satu hal lagi, kita kena usaha rawat diri sendiri, tuan-tuan. Dan ahli keluarga pun kena berusaha membantu ahli keluarga yang sakit. Jadi tuan-tuan, usaha ini perlu. Usaha. Usaha bangunkan amalan. Selain pada dirawat, ada amalan-amalan benteng diri. Usaha bangunkan pembenteng diri. Usaha, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, usaha mendapat ilmu. Kena ada ilmu untuk kita kena pasti punca penyakit kita. Kenapa penyakit ini datang pada kita, asbab-asbabnya. Dan bagaimana kita untuk elakkan penyakit ini merebak lagi. Apakah pantalarannya yang sesuai. Contoh, sakit kita ni asbab sihir. Antara pantalarannya apa? Pantalarannya bersangka buruk kepada orang, memfitnah orang, menyangka orang ini sihir, orang ini sihir. Tidak boleh. Pantalarannya supaya tidak ada sifat mazmumah yang terkait dengan jiwa kita. Jadi tuan-puan, usaha benda tu. Yang ketiga, istiqamah. Setelah kita usaha mencari ilmu, usaha merawat diri sendiri, usaha mencari perawat syar'i, usaha memahami jenis-jenis penyakit. Jadi kita kena istiqamah, tuan-puan. Ada orang dah sembuh tapi dia tak istiqamah benteng diri. Tuan-puan, syaitan ni, tuan-puan, kena faham. Ulama mengkategorikan minal munzarin, salah satunya iblis. Ini kekal, tidak ada khilaf. Iblis. Dia kekal umur dia sampai kiamat. Yang kedua, syaitan ada khilaf. Ada ulama mengatakan syaitan ni dipanjangkan umur sampai kiamat. Ada yang mengatakan syaitan juga ada ajalnya. Jadi ada khilaf di situ. Kita rawat, kita sembuh, syaitan lari. Kemudian kita tak bangunkan benteng diri, tak istiqamah bangunkan benteng diri, syaitan lari kembali, tuan-puan. Hadisnya. Hadis, tuan-puan. Nabi sebut dalam hadis. Apabila azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Nabi sebut ada, bila azan dikumandangkan, syaitan itu lari, tuan-tuan. Dia lari sambil ketuk besar. Pung, pung. Gitu. Lari. Disebut ada hadis ni. Ketuk besar. Lari sambil ketuk besar. Dia lari sejauh yang dia boleh lari. Dan apabila azan itu habis dikumandangkan, dia datang kembali. Dan bila iqamah, dia lari kembali. Bila habis iqamah, dia datang kembali untuk mengganggu anak Adam. Ini menunjukkan syaitan istiqamah mengganggu kita. Maka kita kena istiqamah membangunkan benteng diri, tuan-tuan. Walaupun sudah sembuh. Faham? Istiqamah. Okey? Itu maksud istiqamah. I tadi. Dan yang terakhir sekali, tawakal kepada Allah. Kita kena ingat, kita hanya berusaha. Yang menyembuhkan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi tuan-puan, Isyak dah masuk ni. Saya belum habis lagi syarah ni. DUIT. Ini formula untuk dapat kesembuhan. Usaha untuk dapat sembuh ni formula dia. DUIT. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Dan saya belum syarah lagi sehabisnya. Itu saya sebut secara ringkas sahaja. Jadi kalau tuan-puan nak
lebih mendalam lagi. Di mana dalilnya, ayat-ayatnya, satu persatu amalannya, macam mana nak buat secara mendalam lagi. Maka tuan-puan boleh join kursus yang saya akan adakan pada bulan 9 ini. So tuan-puan boleh mulai daftar dari sekarang untuk dapatkan apa panggil maklumat-maklumat kursus ini. Kursus kan? Kursus yang terakhir daripada saya. Lepas ni mungkin saya tak buat kursus sebegini. A sampai Z. Dari zero to hero insya-Allah. Tuan-puan, kita sama-sama berkongsi ilmu, belajar. Jadi tuan-puan, kita akan syarah lebih banyak lagi. Ijazah amalan. Ada apa? Ada sanad ijazahnya. Ada CJ penyertaannya. InsyaAllah. Jadi tuan-puan boleh masuklah. Saya pinkan kursus terpadu. Kursus pengobatan Islam terlengkap dan terpadu. Wow. InsyaAllah. Mantap. A sampai Z. Dan ada sanad ijazahnya. InsyaAllah kita akan berikan yang terbaik tuan-puan. So tuan-puan, saya berhenti live ni dulu sebab dah masuk isyak. Sebab saya bertugas isyak. So nak solat dululah. Solat diutamakan. InsyaAllah. Rawatan dikemudiakan. Boleh? Okey. Okey. Kita berhenti dulu. Kita sama-sama solat. Anda solat di tempat anda. Saya solat di tempat saya. Yang pasti kita menghadap satu kiblat. InsyaAllah. Al-Haq. Allahu Ahad. InsyaAllah. Baik tuan-puan, itu saja untuk pada malam ini. Saya serahkan kepada Ustaz Syafiq untuk penutupnya. Boleh tak penutup satu lagu? Pasal mengumpat. Kita berdoa dalam masa yang sama mengumpat. Berdoa dalam masa yang sama cari aib orang. Berdoa dalam masa yang sama fitnah orang. Berdoa nak minta sembuh dalam masa yang sama kita duk sangka buruk pada orang. Berdoa minta sembuh pada Allah, tapi mulut kita tu banyak benda-benda yang karut-marut. Okey, dipersilakan dengarkan alunan lagu ini, semoga menginsafkan. Tafadhal ma'jura. Baik, jadi insyaAllah saya sampaikanlah sebuah lagu yang berkaitan dengan mengumpat insyaAllah. Baginda mengingatkan, mengumpat mengata di belakang, bak memakan daging saudara sendiri, walau amalmu menggunung tinggi. Fitnah kata dan tulisan, pedihnya bagai tajam menikam. Benar jadi salah, yang salah dijulang, terpadam hakikat kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.